Saudara, PPK Bogawan bakal menjadi pusat komuniti dan penempatan bencana. Laporan itu antara fokus negeri di bawah Bayu. Suaran Syah di studio Kota Kinabalu. Dia teruskan bersama beliau. Teruskan Suaran. Baik Ifah, sebuah pusat pembinaan kekal PPK akan dibina di Bongawan tahun ini yang merupakan salah satu kawasan sering terjejas banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu lokasi akan ditentukan kemudian selepas perbincangan dibuat dengan kerajaan negeri. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat memaklumkan kerajaan juga merancang untuk membina PPK di daerah-daerah lain di Sabah. Kita akan mulakan tahun ini juga kerana wang peruntukannya telah ada. Namun kita perlu mengikuti prosedur peraturan kerajaan yang sudah ada. Walau bagaimanapun kita akan percepatkan secepat mungkin. Kita telah ada template-nya bagaimana yang telah ada tadi dan mungkin kita akan tambah baik lagi dari segi keluasan dan juga dari segi kemudahan-kemudahan. Tambahnya, selain menjadi tempat penempatan mangsa bencana, PPK ini juga berperanan sebagai pusat komuniti bagi menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Beliau ditemui di PPS Dewan Masyarakat Muk Kinarut selepas menziarahi keluarga mangsa Tanah Runtuh dan penduduk terjejas banjir. Sabah Electricity siap siaga hadapi kemungkinan luruan angin di Sandakan dan Ladatu. Selain mengaktifkan bilik gerakan, agensi itu turut menempatkan pasukan standby di pencawang utama. Salah satu yang sedang kita usahakan sekarang ini, kita akan membuat aerial patrolling menggunakan helikopter. Dan di samping itu juga kita akan meletakkan kita punya pasukan standby di setiap pencawang-pencawang, di setiap daerah-daerah yang ada kita punya pencawang masuk utama. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yaakob melahirkan rasa syukur kerana bekalan elektrik di pantai timur Sabah pulih sepenuhnya. Kerja-kerja pemasangan menara kecemasan Sabah Electricity di Kampung Sarapong Pinampang siap lewat petang semalam. Kita berjaya restore semua kita punya feeder yang mana semua pengguna-pengguna terjejas setelah pun mendapat bekalan elektrik pada jam 10.20. Kita rasa bersyukurlah akhirnya kita dapat membekalkan kembalilah bekalan elektrik kepada semua pengguna kita lah. Sabtu lalu, kawasan pantai timur Sabah mengalami gangguan selepas dua talian penghantaran 275 kV Kolopis Sigaliut terputus akibat menara tumbang susulan tanah runtuh di Kolopis. Datuk Muhammad Yaakob turut menyatakan keprihatinan Sabah Electricity terhadap insiden menimpa petugasnya yang dikhawatiri lemas di bawah arus banjir di Sungai Nuntunan Apin-Apin Keningau Selasa lalu. Setakat ni misi pencarian masih diteruskan dan juga dalam masa yang sama kita juga mengambil berat kebajikan keluarga staf kita ni dan kita memang hantar kita punya sumber manusia dan juga union untuk di sanalah memberikan terbaik dan menjaga kebajikan lah anggota keluarga yang tinggal sekarang ni lah. Sabah Electricity akan menambah baik SOP operasi ketika bencana, termasuk membekalkan peralatan bersesuaian seperti pelampung keselamatan dan alat komunikasi. Kerajaan negeri akan menyalurkan sumbangan kepada sekolah terjejas banjir dan sekolah yang dijadikan pusat pembinaan sementara PPS. Sumbangan melalui Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS itu berjumlah antara RM5 hingga RM10,000. Jumlah sumbangan bergantung kepada tahap kerosakan dan penilaian Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Saya akan meminta kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga PPD untuk mengenal pasti mana-mana sekolah terjejas dengan banjir. Kita akan memberikan sumbangan untuk memudahkan mereka dengan sumbangan berkenan membuat pembersihan nanti selepas itu dan mengenal pasti apa keperluan mereka. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui RTM di Membakut.
Sementara itu, Datuk Arifin yang juga Adun Membakut berkata, Pusat Hikmat Dun Membakut menyediakan lebih 3,000 bakul makanan untuk penduduk terjejas banjir. Sehingga malam tadi, lebih 1,000 bakul makanan telah diagihkan kepada ketua isi rumah di kampung yang terputus hubungan. Mana-mana yang masih tinggal di rumah dan tetapi mereka tidak boleh keluar dalam keadaan selamat, tetapi untuk mendapatkan bekalan makanan mereka sukar, juga saya minta mereka menyelaras dan memaklumkan. Kita sudah bersedia dengan bakul-bakul makanan untuk mereka yang terjejas di rumah masing-masing. Pemimpin masyarakat dan ketua adat juga diminta segera melaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah sekiranya ada penduduk yang masih perlu dipindahkan ke PPS. Terdahulu, Datuk Arifin meraihkan sambutan Hari Malaysia bersama penduduk di PPS SMK St. Patrick serta menyampaikan bantuan wang tunai kepada 39 ketua isi rumah di PPS, Dewan Kesenian Islam dan Dewan Terbuka Membakut. Cuti sekolah biasanya diisi dengan aktiviti melancong atau melawat zoo bersama keluarga. Namun keseronokan itu tidak dirasai kanak-kanak yang kini berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Sahira Samain ada perkongsiannya. Meskipun diuji bencana, mereka tidak meratapi nasib. Sebaliknya, membina keluarga baharu di PPS sebuah nikmat di sebalik musibah. Bestlah kat sini sebab kita boleh berkenaan, kita boleh berkenan dengan orang-orang yang lain. Kita juga boleh macam-macam lah belajar, macam-macam banyak dekat sini. Banyak kerangan indah-indah kat sini yang kita orang dah buat daripada sebelum-sebelum ni. Macam kerja-kerja sama kawan-kawan, lepas tu main sorok-sorok, lepas tu kita orang bercerita dalam kemah, kita orang main game juga kadang-kadang, bergaduh juga kan. Tapi itu benda biasa, basic semua tu. Dekat sini banyak kawan, best, taklah boring. Boleh belajar main Lego, buat sesuatu benda yang apa yang kita nak. Tempat ni best, tapi ada banyak ramai orang. Tapi ada yang marah-marah juga. Tapi masalahnya saya malas. Banyak orang yang main Lego sini juga. Tapi banyak juga orang di sini. Tapi ada orang yang kebanjiran. Bagi memastikan emosi kanak-kanak tidak terganggu, Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui bahagian kaunseling bijak mengatur pelbagai aktiviti. Antaranya permainan dan aktiviti riadah yang meningkatkan keyakinan diri. Kami ada sediakan macam permainan untuk budak-budak lah, untuk budak kanak-kanak ni supaya macam dorang boleh mengisi masa dorang beberapa hari di sini kan. Kami ada juga menyediakan macam makanan jajan-jajan sebab untuk pergi kedai pekan tu kan masih ada macam air. Jadi yang macam mangsa-mangsa ini tidak boleh limpas lah. Selain kanak-kanak, golongan ibu turut diberi peluang menyertai aktiviti seperti menjahit bagi memperkasa kemahiran dan penglibatan mereka. Inisiatif ini antara komitmen JKM memastikan kesejahteraan emosi dan fizikal mangsa banjir sepanjang berada di PPS. Sahira Samain, RTM. Usahawan dan koperasi yang terjejas banjir boleh memohon penstrukturan semula atau penangguhan pinjaman di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, permohonan boleh dikemukakan kepada 7 agensi pembiayaan di bawah KUSKOP, termasuk Bank Rakyat, SME Bank, Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Pernas dan SME Corp. Kita mempunyai dasar sedia ada di mana kita membenarkan usahawan-usahawan termasuk koperasi-koperasi yang terkesan dengan musibah ataupun bencana banjir, bencana tanah runtuh memohon penstrukturan semula ataupun penangguhan pembiayaan, penangguhan pinjaman sehingga maksimum 6 bulan. Mereka perlu membuat laporan polis dan memaklumkan agensi di mana mereka mendapat perkhidmatan tersebut.
Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat bersama pengurusan tertinggi Bank Rakyat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Turut berlangsung majlis penyerahan zakat Bank Rakyat kepada Muiz. Pembinaan semula Sekolah Kebangsaan Batu Putih baru Sandakan dijangka siap sepenuhnya 22 April 2029. Projek bernilai RM43.89 juta itu bermula 24 Februari lalu dan berjalan mengikut jadual dalam tempoh kontrak semasa. Kementerian Kerja Raya dalam kenyataan memaklumkan projek dilaksana secara penyiapan sebahagian melibatkan dua fasa. Fasa pertama dijangka siap Ogos 2028 dengan pembinaan bangunan baharu serta kerja meroboh struktur sedia ada. Fasa kedua pula melibatkan kerja naik taraf 3 blok sekolah bermula September 2028 dan dijangka selesai pada April 2029. SK Batu Putih yang ditubuhkan sejak 1983 kini menempatkan 629 murid, 43 guru dan 5 kaki tangan sokongan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.